Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, tertarik untuk saya bawakan bersama dengan anda satu seri podcast Pajak Otak bersama dengan Dr. Abu Hafiz Saleh, ya, membuat kupasan berkaitan dengan GISBS ini, bila ia dihidu dan kenapa terbiar, sehinggalah kerajaan hari ini mengambil tindakan dan beberapa negeri telah pun menfatwakan bahawa GISBS ini adalah ajaran sesat, zalim, eksploitasi, perhambaan dan banyak lagi, ya, siasatan yang sedang dijalankan terkait dengan GISBS. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk mendengar sendiri kupasan daripada Dr. Abu Hafiz Saleh berkaitan dengan isu panas ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Baik doktor, untuk segmen pertama ni, kalau kita boleh buat latar belakang lah, doktor sebagai pensyarah kanan di UIA, bagaimana tiba-tiba terlibat dalam kes GISB ni sebenarnya? Kita nak tahu cerita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya nak katakan bahawa bukanlah saya menjadi pencetus utama ataupun penggerak utama kepada hal ini menjadi perbincangan awam. Jujur untuk kita katakan bahawa ia dilakukan solely by satu badan pengkaji, dan badan pengkaji itu adalah satu badan pengkaji yang digajikan yang berada di bawah satu majlis agama Islam di sebuah negeri. Saya tak perlu untuk sebutkan. Tapi orang boleh agak lah. Orang boleh agak lah. Dan apabila pasukan kajian itu telah buat kajian tersebut bertahun-tahun, dia bukan setahun, dia bukan 2 tahun, lebih daripada 3 ataupun 4 tahun. Maka apabila mereka telah buat dapatan dan kajian mereka, mereka mempunyai semua bahan-bahan bukti yang first hand, kerana ia datang daripada bekas ahli yang melarikan diri daripada GISB. Dan mereka ini lari disebabkan kezaliman. Dan sebahagian besar di kalangan mereka, saya difahamkan oleh pasukan kajian ini, mereka itu bukan kerana menganggap aliran ataupun GISB ini sesat agama, tak. Kerana selepas mereka larikan diri pun, mereka masih mempunyai kepercayaan seperti mana apa yang ada dalam GISB. Mereka lari disebabkan isu berkaitan dengan tidak dibayar gaji, terpaksa untuk dipisahkan dengan anak-anak, disusun untuk kehidupan bersama suami isteri, dan banyak perkara-perkara yang lain. Mereka tidak sedar pun ada ajaran sesat. Ya. Tapi isu-isu lain yang isu berkesampingan, kemanusiaan, isu-isu kezaliman, perhambaan itu yang muncul. Maka daripada itu kita akan tahu bahawa mereka telah pun dapat semua bahan-bahan itu. Mereka telah pergi kepada negeri mereka sendiri, dan mereka seakan-akan tidak dialu-alukan dan diarahkan oleh beberapa pihak yang berkuasa di situ untuk pergi ke negeri-negeri lain dahulu. Okey, anda akan saudari Liana akan tengok betapa berat dan besarnya isu ini. Ia bukan isu yang kecil. Kemudian mereka telah pergi kepada 14 negeri yang kita ada di Malaysia. 12 negeri mereka telah pergi. Tidak ada satu negeri sebelum sampai ke Perlis, tidak ada satu pun negeri yang memberikan keseriusan dalam untuk menanggapi dan bergerak mendedahkan kesesatan dan kejahatan mereka ini. Sehinggalah pasukan ini cuba untuk reach Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli di Kuala Lumpur, dan mereka membentangkan, dan Prof. Dr. Rozaimi memutuskan untuk dibawa kepada Sahibus Samahah Mufti Perlis ketika itu. Dan ianya telah dibentangkan, dan termasuk dibentangkan di hadapan Majlis Fatwa Negeri Perlis. Yang ada duduk ketika itu, ahli majlis fatwa, ada yang daripada duduk dalam keadaan baik berdiri terkejut dan nak tengok sendiri apa pembentangan bukti-bukti tersebut. Ia berlaku pada hari Khamis, saya lupa, lama, beberapa bulan yang lalu, dan selalunya memang hari Khamis malam Sahibus Samahah Mufti Perlis dia akan ada kuliah maghrib di Masjid Alwi. Beliau lontarkan kali pertama di situ tanpa menyebutkan nama, dan ia menjadi kecoh. Dan saya ingat Sahibus Samahah Mufti Perlis juga telah dalam banyak sesi telah pun menjelaskan hal yang sama. Setelah daripada beliau menyebutkan dalam kuliah itu, beliau dihubungi oleh Tan Sri IGP dengan menjelaskan bahawa beliau juga telah menerima lebih awal. Dan beliau akan sedang menggerakkan pasukan untuk membuat penelitian, dan sehinggalah kepada apa yang kita lihat, penangkapan, serbuan penangkapan yang berakhir dengan beberapa pendakwaan yang berlaku. Baik, apabila dia dibawa
ketika itu, dan beberapa ketika setelah berlaku saya menghadiri satu majlis program di Perlis, dan hal itu disuarakan dan dijelaskan sendiri oleh Saiful Samad kepada saya. Jadi saya lihat okeylah, mungkin dah terkawal dan sebagainya. Dan saya balik ke Kuala Lumpur dan hal itu menjadi lebih panas. Namun respon daripada berbagai pihak, khususnya agensi-agensi agama di Putrajaya, amat mendukacitakan. Saya terus menghubungi pasukan kajian itu, dan beliau dan mereka menyatakan bahawa mereka telah membentangkan di Putrajaya. Namun dalam beberapa keadaan ianya tidak dia ditinggal ke dalam majlis, dalam mesyuarat, dan kemudian tak habis ada pihak yang bangun dan meninggalkan, dan termasuk dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia melalui pasukan penyelidikan di cawangan akidah mereka juga beberapa kali selepas daripada itu pun tidak memberikan satu sokongan, respon yang baik. Mereka faham, mereka kata kalau kita nak ambil itu perlulah daripada orang yang berada di dalam itu. Kalau yang larikan diri, mereka menggunakan dalil wa syahidun min ahliha, dalam seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf, mestilah orang itu adalah saksi yang hidup yang berada di situ. Sudah tentu kalau kita nak ambil yang saksi yang ada di situ, dah tentu mereka sangat tidak akan membuka pekong di situ. Maka setelah saya mendengar kedua-dua belah pihak yang ada di Putrajaya dan pihak pengkaji, saya tengok bahawa perkara itu mendukacitakan, dan isu ini adalah isu berkaitan dengan nyawa. Berkaitan dengan nyawa. Dia bukan isu yang kecil. Dan saya menulis di Facebook saya, dan hal itu telah menjadi viral. Saya dihubungi oleh Menteri Agama dan beberapa pihak yang lain, dan menyebabkan ketika itu mulalah pergerakan hal tersebut. Sehinggalah akhir sekali saya melihat, walaupun saya tak menyebutkan agensi mana, tetapi tetap tidak bergerak. Menyebabkan saya menulis secara lugas dan juga tegas bahawa reformasi perlu berlaku dalam tubuh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan itu yang menyebabkan berbagai pihak sehinggakan kita tahu menjadi polemik dalam beberapa minggu. Dan bahkan saya ingin katakan bahawa saya setelah hari itu ada beberapa singgakan podcast bersama Mufti dan juga Dr. Mak Razaimi. Ketika itu pun saya menekankan lagi sekali. Saya dalam satu majlis beberapa hari selepas daripada itu dijumpai oleh seorang ketua pengarah agensi yang saya ketika itu makan elok saja didatangi oleh beliau, dan beliau mungkin bertanya, tapi soalan-soalan itu memprovokasi diri saya terhadap apa yang saya dedahkan. Sehingga kan dia kata, apa lagi jabatannya nak ingin dikritik. Saya kata, selama mana jabatan itu ada perkara yang perlu untuk diperbaiki, kita akan kritik. Ini bukannya sakral ataupun begitu suci sehingga tak boleh untuk tidak ditegur. Dan ketika beliau menyatakan begitu, sehinggalah saya ingat lagi hari Sabtu saya menghadiri satu seminar, dan beliau hadir juga, ketua agensi tersebut. Dan beberapa ketika keluarlah titah Keduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan itu memperkukuhkan kritikan saya sebelum daripada itu. Bahkan kalau kita lihat dalam titah itu, saya bawa titah baginda. Titah itu cukup dahsyat. Bukan saja jelas, keras, dengan ia menjadi satu perkara yang berbeza daripada amalan istana. Beliau baginda sendiri yang menandatangani titah tersebut selalunya akan melalui wakil baginda, wakil tuanku sultan di istana, dengan menyebutkan beta melahirkan rasa duka cita, dan kemudian beta berasa kesal dan kecewa kerana perkara ini telah berlanjutan. Kelewatan menangani perkara ini menunjukkan kelemahan daripada aspek pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang. Ini dizahirkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan di hujung itu baginda juga menyatakan, akhir kata beta ingin memberikan peringatan sekali lagi kepada semua pihak, khususnya pihak berkuasa agama, untuk memandang serius mengenai isu-isu berkaitan dengan tindak tanduk GISB. Dan di penghujung itu baginda bertitah, beta tidak mahu kita hanya diumpamakan sebagai tin kosong, yakni hanya pandai bercakap tapi tiada hasilnya. Jadi pandangan doktor ya, kenapa tindakan langsung tidak diambil? Saya ada baca juga kes ini dilaporkan sejak tahun 2011.
ya, dan pelbagai pihak mereka cuba untuk mengambil tindakan ini, tapi seolah-olah seperti tiada sambutan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ada campur tangan atau hidden hand politik di dalam GISB itu. Kita boleh tengok gambar-gambar GISB bersama-sama dengan pemimpin politik kedua-dua, both sides of the divide, dua-dua. Betul. Yang dia ada, bersama PMX pun ada, bersama TUN pun ada, bersama PAS pun ada dan sebagainya. Dan saya ingin melihat ini lebih kepada kes berkepentingan awam. Dan adakah kerana dia besar dan kaya, tindakan tidak boleh diambil? Apa pandangan Ustaz mengenainya? Dia ada dua keadaan. Pertama, GISP telah mempelajari bagaimana mereka diharamkan melalui Al-Arkam dan Rufaqa. Okey. Saya meyakini bahawa mereka mempelajari bahawa untuk survive mereka perlu ada connection politik. Dan mereka menggunakan segala kekayaan yang mereka ada, diperhambakan ahli-ahli mereka itu untuk mendapatkan, dan bahkan banyak program-program agensi-agensi kerajaan yang ditaja oleh GISB ini. Dan kita, adakah termasuk juga ada bukti menunjukkan agensi yang doktor kritik itu juga mendapat tajaan? Ada atau tidak buktinya? Tajaan itu bukan, tapi mereka institusi-institusi di bawahnya diberikan sumbangan dalam bentuk tunai atau kepada hadiah rumah-rumah kebajikan mereka itu yang mungkin dianggap sebagai bantuan zakat dan juga sedekah dan juga yang lain-lain. Jadi ini berat. Kalau menyebut pada saudari Liana sebutkan berkaitan dengan tahun 2011, betul. Ia bermula bukan daripada tempat lain, daripada dalam JAKIM itu sendiri. Ada satu pasukan yang baik yang saya dah sebut nama beliau di media sosial saya sebutkan bahawa di situ adanya seorang yang bernama Dr. Aizam Mas'ud. Dia antara leading researcher yang membongkarkan pada tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013. Malangnya, yang ini menjadi pertanyaan saya. Beliau diubah ke bahagian halal sampai kepada hari ini. Walaupun PhD dia, kajian akademik dia adalah berkaitan dengan ajaran sesat. Apa yang didedahkan pada tahun 2012 itu? Beliau dah sebutkan dengan jelas, jangan percaya GISB. Mereka masih mengekalkan akidah dan juga pengamalan di dalam Al-Arkam. Beliau sebut secara konsisten. Dan amat malang apabila beliau ditukarkan ke bahagian. Adakah kenaikan pangkat atau sebabkan tak, benda itu pun dah ditegur kenapa perlu untuk diubahkan, kerana kepakaran beliau dalam bidang itu. Kalau kita kata, dan ini bukan semua orang boleh pergi dihantar, dan bidang kepakaran pengajian Islam ini bukan semua orang berkongsi benda yang sama. Tidak. Dan memang kepakaran dia di situ. Dan di peringkat akhir itu juga saya berkomunikasi dengan Yang Berhormat Menteri Agama, dan Menteri Agama mempercayai dan juga meyakini bahawa beliau perlu untuk dilibatkan. Dan Menteri Agama melibatkan beliau dalam proses selepas daripada polemik ini berlaku. Bermaksud apa? Memang beliau adalah watak yang tepat dan betul untuk berada di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah daripada isu kefatwaan. Apa yang ada di dalam GISB itu dan akidah-akidah yang wujud di dalam Al-Arkam itu menyamai dalam beberapa pemikiran dan akidah yang ada dalam aliran tarikat yang ada di Malaysia. Kalau kita lihat, beberapa tahun yang lalu, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah pun menarik balik fatwa menyesatkan satu aliran tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Nazim Haqqani. Dan ada beberapa persamaan yang persis di antara apa yang diimani oleh GISB dengan hal ini, dengan Nazim Haqqani, tarikat tersebut. Maka sebab itu kalau kita lihat, sekiranya mereka cepat dan juga berkeras terhadap benda ini, dia seperti domino effect. Dia akan pergi kepada benda-benda yang lain. Contohnya, mereka mempercayai mereka itu boleh berjumpa dengan Nabi SAW secara yaqazah. Yaqazah tu maksudnya by blood and flesh. Secara sedar, seperti mana saudara Liana nampak saya, beginilah mereka boleh untuk bertemu dengan Nabi. Itu kepercayaannya. Itu kepercayaan dia. Abuya atau ahli sendiri? Mereka percaya Abuya itu. Abuya boleh berjumpa dengan Nabi. Dan bahkan sebab itu kalau kita tengok dalam
bila orang jadikan ia mungkin satu benda yang lawak dan juga menghiburkan, tetapi dia ada maksud akidah. Bila dia katakan Abuya apa seorang yang teliti PBT kan, apa Pemuda Ikhwan di Bangtan, Putrajaya, tetapi lirik-lirik itu semuanya menganggap bahawa Abuya boleh membantu mereka walaupun Abuya dah mati. meninggal. Bayangkan, itu yang mereka percaya dan itulah yang paling berat. Cuma saya tertarik bila ustaz atau doktor katakan tadi daripada Al-Arkam ke Rufaqah, right? And then seterusnya disambung pula watak yang sama, kelompok yang sama. Tiadakah langsung aktiviti rehabilitasi itu kepada kelompok ini yang mereka boleh bertukar-tukar entiti tetapi membawa ajaran yang sama? Apa peranan jabatan agama di situ untuk bagi kesedaran dan rehabilitasi? Ada tak proses itu berlaku? Saya tahu dia ada satu cabaran. Pertama, apabila kita memberikan ruang orang yang nak berubah. Jadi kita tak boleh terlalu keras ataupun was-was terhadap mereka. Tapi dalam waktu yang sama juga, pihak yang menjadi mangsa, kononnya mangsa itu boleh memanfaatkan hal itu untuk menipu pihak yang berkuasa. Masih lagi mengekalkan. Namun kita pun bukan, mereka ada dalam sekelompok yang besar. Kita boleh tengok daripada kita tengok siapa yang pergi ke tempat-tempat mereka di Mekah ke, ataupun tempat lain, mereka mengagungkan gambar Asy'ari Muhammad yang mereka panggil sebagai Abuya. Itu yang saya tak faham. Kita dah ada pengalaman dengan Al-Arkam dan dia bertukar menjadi entiti, kedua-dua entiti ni. Tiada ke mana-mana daripada autoriti agama yang memantau mereka sebab ajaran sesat kan? Terus memaafkan dan terus macam kononnya mereka sudah bertaubat dan kalau dan berubah. katakan mereka menjadi hal itu secara persendirian, kita pun tidak mahu. Kita tidak masalah. Ini satu orang tu yang ingin menjadi sesat, dia duduk di rumahnya, dia tidak sebarkan, okeylah. Bukanlah kerana okey tu dibenarkan. Itu urusan dia. Kita tak masuk campur dalam urusan peribadi. Tapi tak ada kepentingan awam di situ. Tak ada kepentingan awam di situ. Tetapi bila dia melibatkan, bayangkan perumahan di kawasan Selayang. Di Rawang itu, di bawah pentadbiran ni. Bagaimana dia boleh ambil kawasan taman awam dan dia jadikan tempat kuda untuk perniagaan dia. Ya, untuk perniagaan dia. Jadi di sini itulah yang sebab saya tak boleh masuk kepada isu-isu negeri. Sebab tu saya tekankan reformasi yang perlu berlaku di dalam tubuh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan tak benar juga, yelah nanti mungkin kita akan sampai kepada tahap yang ingin mempertahankan tak ada bidang kuasa, tak ada itu, tak ada ini. Ini semua adalah satu alasan untuk melarikan diri. Cuma yelah benda ini mula-mula itu nampak kecil ya, dan bila saya pertama kali membacanya bila dia dipampangkan dalam media sosial dan dibangkitkan oleh PUKAS, Pusat Kajian Ajaran Sesat yang selama ni kita tak pernah tahu pun ada. Tiba-tiba dia meletup di situ dan ditontonkan pelbagai video yang memeranjatkan masyarakat tengok bagaimana nyanyian dibuat kepada menyembah tak tutup pun. Dan sebagai propaganda yang dibuat melalui video itu secara terang-terangan ya. Dan ada juga yang mengatakan sebenarnya ini teori-teori di kalangan kami lah, sebenarnya video itu ialah bukti-bukti yang ada oleh JAKIM, tetapi JAKIM tidak boleh keluarkan, jadi mereka menggunakan platform ini untuk mengetengahkan bukti-bukti itu kepada awam supaya ada tekanan daripada orang luar untuk diambil tindakan itu. Yang itu saya boleh confirmkan bukan JAKIM tidak ada masuk campur langsung, kerana pasukan kajian itu pergi kepada JAKIM, membentangkan kepada JAKIM, dan JAKIM, bukanlah kita kata JAKIM itu keseluruhan, tetapi pihak yang bertanggungjawab itu ataupun unit yang bertanggungjawab. Mungkin pada mereka tidak ada kuasa untuk berbuat apa-apa ke bagaimana? Saya suka untuk merespon ketika mana selepas saya memberikan kritikan dan beberapa pihak yang lain memberikan kritikan, keluar dalam satu program bual bicara yang dibuat yang anjurkan oleh JAKIM itu sendiri di studio mereka. Ketika kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Muhammad Zaidi Ramli, penolong pengarah kanan bahagian dasar dan kemajuan Islam JAKIM, sekitar pada tarikh 25-26 September yang lalu. Beliau menjawab bila kita tegur terlalu banyak berkaitan dengan bengkel, mesyuarat dan lain-lain. Dia kata, adakah ini yang menyebabkan persepsi masyarakat bahawa JAKIM hanya menganjurkan mesyuarat, bengkel, sesi libat urus dan sebagainya, sehingga ada yang secara sinis
mencadangkan JAKIM ditukarkan kepada JAKELAM. Apa pandangan Datuk? Sebenarnya manusia ni kalau dia tidak memahami dan mendalami memang boleh bercakap apa saja. Dan Ustaz Zakaria pun orang JAKIM. Saya minta Ustaz Zakaria berlapang dada dalam hal ini. Sebab manusia tak mengetahui bermaksud mereka boleh berkata apa saja. Tetapi kita tidak pernah lari daripada matlamat kita untuk mementas ajaran itu secara bersama-sama dengan pihak-pihak lain. Kesalahan itu kadang-kadang dia berkaitan dengan keselamatan. Ya. Yang ini pihak kuasa negeri pun tak ada kuasa. Walaupun ni ajaran salah, tapi dia ada berkaitan dengan penderaan kanak-kanak contoh. Itu bukan bidang kuasa Jabatan Agama. Ya. Itu ada pihak lain yang berbidang kuasa. Begitulah juga dalam premis, ada PBT punya bidang kuasa. Sebab itu JAKIM berperanan menyatukan keseluruhan agensi ini. Memusatkan kuasa bersama-sama untuk bertindak. Sebab itu berjaya. Sebab itu perlu pada meeting dan libat urus. Ya, mesti. Kalau tak masing-masing, bawa haluan masing-masing, kita tidak akan dapat membentras sesuatu ajaran salah. Dia kata dia menyebutkan tak ada bidang kuasa dan itu orang yang mengkritik itu tak faham. Tapi dalam hal yang sama, beliau mengakui bahawa JAKIM berperanan untuk menjadi koordinator kepada semua PDRM ke dan yang lain. Masalahnya, kenapa tak buat begitu sejak daripada 5 tahun yang lalu? Sebab itu pada tarikh bila? 14 September, Ketua Pengarah JAKIM yang lama mengeluarkan kenyataan sebanyak 6 poin. Dan beliau mengakui hal itu berkaitan dengan isu GISBH dalam kenyataan bilangan 32 2024. Beliau mengakui dalam kenyataan itu di mana JAKIM merupakan Sekretariat bagi Hal Ehwal Islam Kebangsaan MKI. Kemudian dia akui pada bulan Februari 2019 dengan 12 mesyuarat, bengkel Task Force Program Kenegaraan telah dilaksanakan terhadap isu ini yang turut melibatkan agensi keselamatan iaitu MKN, PDRM dan Kementerian Dalam Negeri. Satu pertemuan tertutup dengan pihak GISBH telah diadakan pada bulan September 2019 melibatkan pengerusi jawatankuasa muzakarah MKI dan seterusnya. Kemudian, Julai 2022 ada lagi mesyuarat khas bersama dengan agensi keselamatan iaitu disusuli perbincangan pada Ogos 2024 dan kemudian 22 September atas dakwaan penyelewengan akidah sekali lagi perbincangan bersama dengan Nadiem Maiz dan juga Jabatan Mufti Negeri Selangor. Pada tahun 2023 Februari sekali lagi, kemudian Oktober 2023, Februari 2024. Saya ingin menyatakan kepada Datuk Zaidi Ramli dan juga kepada mereka yang ini, saya terus terang saya nak katakan di sini, kalaulah benar-benar Perdana Menteri Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan reformasi dengan menukar Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Zaidi ini tak boleh berada dalam jawatan-jawatan penting dalam JAKIM. Saya sebutkan secara tegas. Secara lantang juga. Secara lantangnya. Bayangkan, kenyataan telah pun jelas oleh Ketua Pengarah yang lama dengan menyatakan bahawa memang ada banyak bengkel dan juga mesyuarat-mesyuarat itu. Tetapi tidak langsung boleh dikesan perkara-perkara yang kita tahu sekarang walaupun kalau telah ia hanya sekadar benda pemikiran tak apa, Saudari Liana. Semalam Menteri Komunikasi yang merupakan jurucakap kepada kerajaan menyatakan lebih kurang dalam 662 anak mangsa-mangsa yang berada di pusat kebajikan itu berada di safe house oleh JKM. Ia bukan diambil saja-saja, menerusi perintah mahkamah. 662 dalam serbuan yang kali pertama dilakukan oleh PDRM yang menahan ataupun yang dapat mengumpulkan sekitar dalam 400 ke 500 anak-anak kecil ini. 179 disahkan mempunyai kesan kecederaan fizikal dan mental baru dan lama. Baru dan lama. Can you imagine if we can do something since 2019? How many of them we can save earlier? Tetapi orang-orang agama, penjawat awam sebegini, yang apabila kita memberikan teguran, kita bukan maki hamun, kita bagi teguran. Walaupun saya penjawat awam ke ataupun saya itu adalah saya pembayar cukai. Bayangkan ini nyawa manusia. Lebih mendukacitakan tatkala kritikan dan teguran saya itu dibuat sebahagian persatuan-persatuan yang berkaitan dengan JAKIM itu mempertahankan isu berkaitan kritikan itu dan tidak ada satu perkataan pun
mengucapkan ataupun mengulas berkaitan dengan nasib ratusan budak-budak ni. Ini anak Melayu Islam. Anak Melayu Islam. Dan kita bercakap kita perlu untuk ini adalah satu badan untuk menyelia, untuk memelihara kemurnian Islam. Islam tu tidak akan boleh bergerak melainkan ada wataknya, iaitu umat Islam itu sendiri. Sekarang inilah generasi, dan generasi itu telah berada di situ 3 hingga 4 generasi sudah. Di situ, ya. Dan mereka ada satu modus operandi yang jelas. Apa modus operandinya? Dengan mereka mesti dipisahkan. Mereka ditentukan bila untuk bersama suami isteri. Dan kemudian apabila anak itu hadir ataupun dilahirkan pada umur 1 tahun ataupun 2 tahun, dia akan dipisahkan sama sekali. Supaya apa? Anak-anak itu tidak mempunyai attachment dengan ibu bapa. Satu. Dan yang kedua, dia tidak mempunyai satu hubungan dengan keluarga-keluarga yang besar. Kalau dia larikan diri, dia tahu atuk dia mana. Dia tahu nenek dia di mana. Makcik, saudara dia mana. Dia akan pergi dan dia akan mendapat protection daripada keluarga. Sekarang apabila dia larikan diri, siapa yang nak jaga dia? Dia tak tahu siapa. Akhirnya sehari, 2 hari, seminggu dia tak boleh nak survive, dia patah balik ke tempat tersebut. Ini satu modus operandi perhambaan moden yang sangat menakutkan. Dan doktor merasakan bukti-bukti ini yang ialah kita pun dengar sangat terkejut sampai begitu sekali dibuat kan, hanya kerana dinamakan ekonomi Islam itu, yang nak mengembangkan ekonomi Islam. Dan bukti-bukti ini doktor rasa disampaikan kepada agensi-agensi kerajaan. Ya. Tapi tidak langsung ambil tindakan. Pasukan kajian itu telah pun memberitahu dan juga mengesahkan, mereka telah pun bawa benda itu. Sekurang-kurangnya kepada kepada jabatan-jabatan agama, kepada majlis-majlis agama. Dan sekiranya kalian mempunyai maklumat tersebut, sudah tentu kalau saya berada di situ, saudari Liana berada di situ, dan kalau katakan itu bukan bidang kuasa kita, dia akan menggerakkan. Logik tak kita untuk akan call? Kalau kita berada di peringkat negeri, kita akan tanya Ketua Polis Negeri. Kalau kita Majlis Agama Islam Negeri, kalau kita berada di jabatan, kita akan buat. Dan kita perlu untuk buat siasatan. Kalau katakan benda ini baru muncul seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, saya boleh faham. Ini dah makan bertahun. Kalau kita menarik kembali tarikh itu pada 2011, 2013, bermaksud apa? Puluhan tahun sudah. Betul. Dah 13. Tapi kenapa tidak berlaku apa-apa? Itulah kemarahan kita, rasa kekecewaan itu muncul. Dan saya tak boleh untuk selindung kemarahan saya itu. Walaupun saya sebenarnya tidaklah ada keuntungan. Untuk apa saya untung di sini? Orang maki lagi dahsyat dah. Macam-macam orang kata nak runtuhkan ekonomi Islam lah. Bahkan ada yang dan sebahagian aktivis pembangkang beberapa hari ini cuba mempertikaikan kononnya JKM itu mengambil secara tidak sah. Macam mana tak ada sah? Ia adalah arahan mahkamah. Macam mana anda boleh katakan tak sah? Doktor sangat lantang dalam mempersoalkan kewibawaan dan efisiensi JAKIM itu. Dan untuk rekod, saya juga telah mempelawa Ketua Pengarah JAKIM yang baru, Datuk Sirajuddin, untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini atau malam ini. Dan beliau mengatakan kekangan tugas tidak dapat bersama. Kita akan cuba dapatkan beliau lagi insya-Allah untuk episod-episod kedatang, bersama-sama juga dengan pasukan PDRM untuk kita bawa ke Konti JP untuk kita kupaskan lagi. Sebab saya merasakan kes ini sangat berkepentingan awam. Banyak yang diutarakan dalam media sosial dan sebagainya, lagu-lagu yang dikeluarkan dan jadi macam jenaka dan sebagainya. Tetapi secara dasarnya kita sangat-sangat terkejut daripada apa yang doktor cakapkan tentang MO mereka itu, modus operandi itu, dan apabila melibatkan keluarga dan kanak-kanak. Dan menjadi sebagai satu sistem ekonomi. Saya malu untuk mengatakan kalau ini betul lah apa tuduhan yang diberikan itu. Kalau hendak attachkan nama sistem ekonomi Islam begini, there is saya rasa nothing to do with Islam. That's why don't use that name pada saya kan. Cuma kita boleh kupas lanjut berkenaan ini. Kita dah bercakap tentang JAKIM, kita leave that be. Saya rasa dah cukup lantang di situ, dah cukup agresif dah. Kita berharap mereka juga boleh membantu lagi moving forward. Cuma daripada segi saya nak, mungkin penonton juga nak faham, sebab kita dengar bit and pieces apa yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara itu. Ada tuduhan liwat kanak-kanak, ada tuduhan kezaliman atas pekerja, tak bayar gaji, penghambaan moden. Sebagai seorang yang betul-betul mendalami isu ni, mungkin doktor boleh ceritakan kepada penonton, saya juga ingin tahu bagaimana mereka bergerak
sebenarnya daripada segi ekonomi, daripada segi akidah itu bagaimana kumpulan ini terbentuk dan terus meneruskan operasi? Kita perlu memahami dan juga mengetahui sejarah mereka. Ia bukan bermula pada tahun 2013-2014 melalui GISB. Okey. Kalau kita nak menyentuh tentang isu perusahaan, ekonomi, perniagaan, ia bukan bermula dengan GISB. Ini bermula dengan Al-Arqam. Dia gunakan Al-Arqam. Bila orang menyatakan, untuk jatuhkan GISB ini untuk menjatuhkan ekonomi orang Islam. Tak. Kalau anda boleh untuk bersetuju Al-Arqam itu pada tahun 1994 diharamkan kerana isu agama, tak. Al-Arqam mempunyai kekuatan ekonominya tersendiri. Al-Arqam kalau saya boleh kongsikan, ia bermula sekitar 60-an, 70-an. Asy'ari Muhammad itu sendiri mula keluar selepas dia bertanding dalam pilihan raya di bangsa, pilihan raya umum di Parlimen Bangsa pada tahun 1964 dan kalah. Dan sebab itu kita akan tengok dia bergerak dalam banyak NGO, kan, termasuk dalam Parti Islam se-Malaysia, PAS dia ada. Dan saya ambil maklumat itu bukan daripada mana-mana. Kita boleh tengok dalam archive di web PAS itu sendiri. Alright. Kemudian pada tahun 1987 dia mempunyai sekitar 5 hingga 6,000 keahlian. 87. Pada tahun 1994 Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai 6,000 ahli fanatik dan 15,000 simpatisan. Manakala utusan Melayu pada 4 Julai 1994 meletakkan anggaran mereka itu adalah sekitar 10,000 orang pengikut. Dengan kekuatan ekonomi dan perniagaan berapa? Mereka mempunyai ketika itu 52 kedai runcit. Mereka mempunyai 20 pasar mini, 36 kedai buku, 18 restoran makanan seluruh Malaysia dan 56 kilang perusahaan. Bayangkan ketika itu. Bermaksud ia bukan isu sekarang. Kalau anda tak setuju GISB, kenapa anda boleh setuju pada waktu Arqam diharamkan 1994? Kerana halnya sama kalau anda bercakap tentang ekonomi. Dan ketika itu juga mereka pada tahun 1993 ada membentuk satu yang dinamakan AGC, Al-Arqam Group of Companies, melibatkan 22 anak syarikat milik ahli jemaah. Okey. Dia pergi international, mereka menubuhkan di Islamabad, Pakistan, Al-Arqam International Center, AIC. So ia bukan kecil. Dan mereka telah mengumumkan untuk menubuhkan Daulah Islamiyah, negara Islam yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan Khurasan. Di situ ada. Dan kalau kita lihat daripada itu mereka ada kekuatan. Habis 1994. 1994 diharamkan dan saya juga ingin menjawab kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad apabila dalam salah satu bual bicara beliau menyatakan bahawa apa yang kerajaan lakukan terhadap GISB ini adalah agak melampau dan juga berlebihan. Berbanding dengan apa yang dibuat terhadap Al-Arqam, ya. kata. Saya nak beritahu, Amnesty International melaporkan pada 2 September 1994 bahawa Asy'ari Muhammad ketika itu ditahan selepas diserahkan oleh pihak berkuasa Thailand ketika itu di bawah Internal Security Act, ISA. Dan ketika itu kita tahu bagaimana dia ditahan. Dia pertamanya Arqam itu disesatkan pada 5 Ogos 1994, kemudian Aurat Muhammadiyah itu lebih awal 86 dan Arqam itu diharamkan secara rasmi oleh kerajaan keseluruhannya pada 21 Oktober 1994. Okey, habis 1994 dan mereka agak mati dan kerajaan cuba untuk rehabilitasi mereka. Ada yang mendapat lesen untuk taksi dan sebagainya. Agak mati. Tetapi ada satu poin yang menyebabkan mereka membentuk kekuatan sehingga ketika itu abuya mereka atau Asy'ari Muhammad dan pemimpin-pemimpin kanan mereka itu dibuang ataupun diletakkan di kawasan sama ada di Rawang ataupun di Labuan. Sebab itu kenapa GISB itu berpusat di Rawang. Okey, kerana itulah tempat mereka bermula kembali dan tempat mereka dikurung ataupun tahanan terhad. Maka ada satu kejadian pada tahun 1998 yang menyebabkan perubahan yang mereka dah scattered. Kerana pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana sebelum itu mereka telah pun menyatakan, abuya mereka itu Asy'ari Muhammad menyatakan bahawa Mahathir Mohamad akan menyerahkan kuasa kepada Ghaffar Baba dan Ghaffar Baba akan menyerahkan kuasa kepada Asy'ari Muhammad.
Itu naratifnya. Itu naratifnya. Dan dia menyatakan bahawa Anwar Ibrahim tak akan sama sekali menjadi Perdana Menteri. Selepas diharamkan 94, tiba-tiba betul dipecat pada tahun 1998. Mereka menyatakan benar apa yang Asy'ari Muhammad ataupun Abuya sebut. Profesi itu benar. Ya. Jadi ia telah membentuk kekuatan dan membawalah kepada pembentukan Rufaqa. Dan apabila dia dapat Rufaqa dan dia pergilah kepada JISB, ada banyaklah selepas daripada itu kematian Asy'ari Muhammad pada 13 Mei 13 Mei pada tahun 2010. Tahun 2010. Ketika itu mereka tak mempercayai bahawa Asy'ari meninggal. Mereka mempercayai bahawa dia seperti Nabi Isa diangkat ke langit dahulu. dan dia akan bawa balik ke dunia kembali. Dan itu membawa kepada banyak perkara. Contoh, nanti modus operandi mereka kepada JISB ini. Seperti yang dibentangkan. Apa yang mereka buat adalah mereka akan mengumpulkan setiap bulan. Rumah-rumah kebajikan ini akan mendapat bantuan. Mereka berdaftar ke, tak berdaftar ke, menerima zakat ke apa. Mereka akan kumpulkan itu untuk diberikan mengikut zon kepada pihak-pihak, kepada HQ mereka. Dan dilaporkan atau dalam kajian-kajian itu adalah sekurang-kurangnya 800,000 perlu dihantar pergi ke Saudi untuk maintain mereka ada di sana. Dan mereka mempunyai sebuah banglo yang cukup besar di sana. Di Saudi. Ia bukan isu pembelian saja, Saudari Liana. Tetapi kerana banglo itu adalah banglo merupakan istana Nabi yang mana Nabi dan Abuya akan kembali ke rumah itu. Oh, tiada siapa di situ, hanya dan dikekalkan di situ. Di situ kalau kita tengok dalam video itu ada dayang-dayang kata dia. Mereka dihantar ke sana untuk ni. Tetapi pada waktu ini untuk serve pimpinan lah. Pimpinan ke sana juga. Saya juga ada baca ada juga poster daripada Islah ini yang kita dapat yang mengatakan bahawa kesinambungan Al-Arkam ke JISB dibawa oleh pemandu Abuya. CEO sekarang yang mengepalai JISB itu pengerusi eksekutif. Ya. Okay, merupakan dia sebenarnya dia adalah pada pemandu. JISB. Dia asalnya adalah pemandu. Dia bersama dengan satu orang lagi watak yang diyakini adalah antara mastermind. Dia adalah isterinya Azura. Betul. Dan kalau kita lihat di situ, selepas daripada kematian Abuya mereka itu ataupun Asy'ari Muhammad, apa yang berlaku, ia telah pergi kepada Umujah. Umujah. Betul. Ketika mana suara Asy'ari Muhammad telah pun dirosakkan ataupun tak boleh bercakap dengan baik, semuanya menjadi translatornya itu adalah Umujah. Dan kemudian kematian Umujah itu merupakan isteri dia yang kepada ketiga. Abuya, isteri ketiga. Okey. Dan kemudian bertukarlah kepada satu orang yang lain. Dan kemudian berlaku pertembungan, ada satu orang lelaki dan Umujah ini siapa yang nak menjadi ketua, nak lead kepada JISB ataupun kepada pergerakan jemaah mereka itu. Kemudian kepada satu orang yang lain, dan kemudian yang terakhir ialah Nasiruddin yang merupakan seorang bekas pemandu kepada Asy'ari Muhammad. Dan antara watak yang sangat penting itu adalah Azura itu sendiri, iaitu isterinya. Dan kita akan lihat banyak perkara yang dan penggunaan dan kalau kita lihat anak-anak ini dalam video yang kita sangat menyayat hati apabila seorang budak tu yang ditekan di bahagian dada, ada yang dirotan lepas video itu viral, bapa kepada kedua budak itu ialah sepasang anak kembar, dan ayah membuat laporan di Keluang dengan menyatakan anaknya itu telah dipisahkan daripadanya tahun 2021. Ya Allah. Dan itu dilaporkan di Keluang, dan kejadian itu juga dipercayai berlaku di Keluang. Dan budak itu adalah bersama dengan pada malam serbuan 20 itu, dan tidak silap saya dia ditahan ataupun kanak-kanak itu ditahan di Puchong. Bermaksud modus operandinya sekali lagi adalah dengan memindahkan kanak-kanak itu daripada satu tempat kepada satu tempat untuk membentuk ataupun mengasaskan rumah-rumah kebajikan itu. Dan apa yang berlaku, dia pindahkan budak itu ke sana untuk satu jangka masa supaya ia dianggap sebagai legit bagi pendaftaran dengan pihak berkuasa, JKM ke dan sebagainya. Rumah baru dan sebagainya. Rumah baru. Baik, Ustaz, saya rasa kita dah bermula, memang cukup panas pelbagai isu di situ, pelbagai pendedahan juga. Cuma kalau boleh kita berginjak ke segmen kedua, segmen yang lagi dive in kepada isu tu, segmen Hadam. Kita roll montage.
Baik Ustaz, untuk segmen hadam ni saya rasa saya nak lebih kita nak mendalami kes-kes yang tuduhan-tuduhan yang dibuat. Tadi Ustaz dah kupas sedikit berkenaan dengan pada saya kezaliman kepada kanak-kanak. Bukan saja kanak-kanak itu dipisahkan daripada keluarga dan ditanamkan mereka seolah-olah anak yatim piatu yang tiada siapa-siapa pun yang menjaga ialah penjaga kepada JISP atau rumah itu. Dan di samping itu juga persekolahan mungkin kita tahu bagaimana. Betul. Ya, dan didera juga, kalau salah sikit pun didera di rotan. Dan kalau kita boleh tayangkan juga pesalah itu telah dihukum penjara 10 tahun, ya, mengaku bersalah dan penjara 10 tahun kerana kecederaan yang didapati kepada 2 kanak-kanak kembar. Itu yang kita tahu. Ya, kita ada yang 100 lebih yang Betul. Ada luka fizikal dan mental dan sebagainya. Cuma pelbagai tuduhan yang saya sendiri baca pun, kalau jadi pada anak saya tak tahulah bagaimana. Salah satu tuduhan itu tuduhan liwat. Ya, tuduhan liwat dan mengatakan ialah bila baca kali pertama tu kita tak senang duduklah membaca, ya, mengatakan bukan sahaja penjaga meliwat tetapi kanak-kanak ini juga diajar untuk berbuat demikian kepada kanak-kanak lain, which is something that saya rasa saya hanya baca perkara-perkara ini dalam drama TV atau dokumentari di luar negara, tak sangka ia berlaku di dalam negara juga. Dan respon daripada pemimpin JISP mengatakan ya, memang ada kes-kes begini. Dia tak menafikan. Tetapi kenapa tiada perbincangan dibuat? Lagi satu yang kita pun jaw dropping masa tu, yang kata maknanya dia tahu tiada laporan dibuat, tapi boleh bertanya kembali kepada polis. Kita sembang dululah, kenapa tak? Jadi kita boleh tahu delusionalnya mereka ini sampai kes melibatkan kanak-kanak sebegitu tu boleh nak bincang-bincang tepi dulu. Selain daripada kes liwat itu, saya juga tengok dalam PUKAS itu penghambaan moden di mana pelajar-pelajar ini atau kanak-kanak ini dibawa ke kilang untuk buat mi, untuk buat roti dan sebagainya. Jadi kalau kami nak tahulah penonton, ya, kita memang tertarik bagaimana jadual harian mereka sebenarnya, budak-budak ini di pusat penjagaan itu. Adakah mereka bersekolah dan petang bekerja? Ada apa-apa yang boleh doktor kongsikan dengan kami? Sepanjang apa yang saya ketahui daripada banyak perbincangan yang lain, saya melihat, sebab saya pun tidak mengikuti satu persatu, tidak ada pendidikan yang formal. Ada agama, ada. Itu pun nanti akan mengarah kepada pengkultusan terhadap tokoh, pengkultusan terhadap pemimpin-pemimpin. Dan ajaibnya, kalau kita lihat, mereka buat rakaman terhadap ucapan-ucapan untuk memuja dan memuji. Dia akan panggil Datuk PE. Datuk PE itu maksudnya pengerusi eksekutif. Datuk PE. Datuk PE. Dan kemudian dia akan ada anak-anak keluarga kepada abuya mereka itu. Dia akan ada sebagai yang akan menggantikan sebagai abuya kedua, namanya Adib Tamimi. Yang ini pun masalah. Tamimi ni satu nama keluarga Arab. At-Tamimi. Keluarga Arab Tamimi yang terkenal sekarang ni adalah pemerintah Qatar. Betul. Pemerintah Qatar, At-Tamimi. Macam mana awak datang daripada Negeri Sembilan? Tiba-tiba jadi At-Tamimi. Dan dalam satu video lama puluhan tahun, Asy'ari Muhammad mengakui bahawa dia ada pakcik yang abang kepada ibunya yang berasal daripada Jawa Tengah. Kok mana Jawa tu jadi Tamimi, jadi Arab? Jadi itu adalah satu cara pengkultusan. Kerana dia ada satu darah yang mempunyai keistimewaan dalam hadis. Dan itu pun orang boleh percaya. Yang ini dengan muka. Siapa sebenarnya At-Tamimi ni? Anak kepada Abuya ke? Tak, dia letak je. Dia letakkan kepada Abuya itu sebagai pemuda Bani Tamim. PBT tu pemuda Bani Tamim. Bermaksud dia nak kata bahawa lagu tu melekat dalam kepala saya semua orang 2-3 minggu ini. Bermaksud dia nak menyatakan bahawa Asy'ari Muhammad itu sendiri adalah Bani Tamim. Sedangkan dia bukan orang Arab, dia bukan tak ada keturunan-keturunan daripada negara Arab. Dia daripada Jawa. Dari Jawa ke ataupun even Malaysia itu sendiri. Jadi mereka akan mengajar terhadap satu keadaan untuk glorify
untuk mengkultuskan pemimpin-pemimpin itu. Tapi jadi mereka tak ada persekolahan secara formal. Tak ada. Okey, jadi Itu secara umum gitulah. Secara umumnya diajar di pusat penjagaan Ya. itu apa-apa saja. Dan pusat daripada segi penjagaan pendidikan itu pula kultus, dia ada sebahagian kebanyakannya yang disebutkan juga yang dikonfirmasi oleh Tan Sri IGP, dia ada beberapa tingkatan. Ada yang anak-anak yang dijaga, kemudian ada abang sekitar umur 17 18 tahun, kemudian akan dijaga pula oleh abang-abang umur 20 tahun, dan kadang-kadang ada adult dan kadang-kadang tak ada adult. antara mereka sahaja. Antara mereka sahaja. Dalam asrama tu. Sebab isunya yang terakhir adalah yang kami perlukan daripada anda lah duit. Sebab itu mereka ada yang tak cukup nutrisi, ada yang sakit, ada yang tempat tidur yang tak terjaga. Mereka perlukan daripada kanak-kanak ini bukan saja duit. Saya tak faham daripada konteks mana dapat duit tu. Mungkin daripada tenaga buruh untuk mereka. Ada yang kata menternak pekerja dalam ISB tu. Keluarga dikahwinkan. Keluarga dia berkahwin sesama. Dan sampaikan salah seorang daripada pimpinan utama mereka mempunyai 34 orang anak. Ya, itu saya baca dalam surat kamu, mungkin boleh kita tayangkan juga. Dan dua daripadanya sahaja yang dia kenal. 32 yang lain dia tidak kenal. Berbeza isteri, saya percaya. Ya. Bermaksud memang caranya itu adalah isu adalah nak kata penggunaan menternak itu tak salah. Memang dia gunakan, dan budak-budak itu dapat melalui bantuan-bantuan sama ada daripada agensi kerajaan, seolah seperti anak yatim. Dan orang Malaysia kita ini sangat pemurah. Zakat kita beri. Saya ada jumpa kawan saya, satu orang yang dermawan, hartawan juga. Ketika dia bertanya di satu negeri, boleh tak doktor tengok ada tak senarai untuk pusat-pusat kebajikan yang memang diyakini mempunyai kaitan dengan JISP. Saya rujuk kepada pasukan kajian, saya bertanya dan dipanggil saksi, dan saksi mengesahkan ni. Saya tunjukkan pada kawan saya, dan dia kata separuh daripadanya Ana pernah hantar secara bulanan dengan jumlah yang banyak. Dia terkejut. Jadi kita pun tak tahu, sebab itu adalah mungkin urusan dia punya sedekah peribadi, dia bagi apa semua kan. Tapi dia terkejut, dan memang itu disahkan oleh saksi. Ini adalah tempat-tempat yang pernah dia duduk sebagai kawasan-kawasan rumah kebajikan yang dipindah-pindahkan itu. Jadi ada berapa negeri yang telah memfatwakan bahawa JISP ini sudah memang sesat, bermula dengan Perlis, Selangor, Johor, dan Pahang juga ada. Pahang juga. Dan ini negeri di pantai barat. Yang bermula, dan juga utara lah, kerana kita ada Dr. Mazhar di situ. Saya cuma nak faham daripada segi fatwa. Memang fatwa itu mengatakan ini ajaran sesat kerana saya percaya ia mendewakan atau mengangkat terlampau sangat menjadi kultus itu, mengangkat pemimpin itu. Tetapi ada juga yang mempertahankan JISB ni daripada segi akidah. Daripada segi akidah, yang mengatakan bahawa mungkin kes ini kes terpencil, dan bukan sahaja daripada aspek mempertahankan itu. Saya tengok juga dipolitikkan juga. Ada setengah orang politik, let's just be frank with it, yang atra pejuang Melayu atau pejuang terpaling beragama, terpaling Melayu ini masih lagi mempertahankan JISB walaupun telah difatwakan oleh kebajikan negeri sebagai haram atau sesat. Bahkan ada sebahagian di kalangan kumpulan pengamal undang-undang yang ingin mencabar. Ya, saya baca baru-baru Saya tak pasti ketika kanak-kanak itu diseksa, ketika kanak-kanak itu berada dalam ruang perhampaan, kalian di mana? Ketika mana pihak kerajaan melalui JKM mendapatkan perintah mahkamah, bukan pergi suka-suka hati untuk merampas. Kalian bangkit untuk melawan hal tersebut. Di mana hati nurani yang ada? Cuma adakah doktor, saya tak tahulah, kalau kita, sebab JISB tu besar kan, adakah ada kemungkinan bahawa setengah JISB tu okey, memang anak-anaknya mereka jaga, ibu bapanya memang berada dalam kelompok yang tak ada masalah. Tapi ada setengah juga yang betul-betul macam ada kes-kes begini, dan ada kemungkinan tak kita ni merangkumkan yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah, dan seolah-olah dia generalization saja. Yang tak bermasalah itu apabila melibatkan keluarga pimpinan. Yang mempunyai jalur keluarga dengan Asy'ari Muhammad ataupun yang lain-lain. Itu tidak termasuk dalam itu kultus yang dihambakan. Dia sama akidah dia apa sama, tapi dia tidak. Itulah kumpulan yang naik kuda.
itulah kumpulannya akan naik caravan. Tapi kanak-kanak yang akan pergi ke Saudi. yang itu yang lain yang majoriti daripadanya berada dalam sistem-sistem sebegitu. Baik, jadi saya nak mendalami lagi fatwa yang diberi oleh negeri itu. Bila dikatakan ajaran sesat, apa lagi perkara-perkara yang doktor tahu yang mengatakan bahawa JISB ni memang membawa ajaran agama Islam yang tersesat itu? Pertama, apabila dia bercakap, kita tidak katakan untuk dia kata dirikan salat 5 waktu, dah tentu dia akan dirikan. Kita tak kata itu sesat. Tetapi apabila mereka melakukan hal-hal yang seterusnya, bila nak minta pertolongan daripada Allah itu, mereka akan tanya kepada Abu Ya. Mereka akan menyebut nama Abu Ya. Selit di dalam doa itu. Ya, betul. Itulah yang itu yang dimasukkan dengan aurat Muhammadiyah. Aurat itu datang pada wirid. Wirid itulah zikir. Aurat itu jamak plural dia. Jadi aurat Muhammadiyah itu ada beberapa yang lain dan dimasukkan dengan unsur-unsur sedemikian. Bahkan dalam pembentangan di dalam fatwa dan juga pasukan kajian. Sehingga kepada isu berkaitan dengan cerai. Isu berkaitan dengan cerai itu sehingga tidak ada limit. Bila kahwin cerai. Ya. Contoh dia antara fatwa yang ataupun hukum hakam yang mereka sebahagian yang diamalkan di dalamnya, kalau yang ini yang dibentangkan kepada kami, kalau dia bercerai dalam waktu iddah, dia rujuk dalam waktu iddah, cerai tadi tidak dikira. Termasuk dia refresh balik lah. Dia tak dikira begitu. Dan sebab itu juga pertanyaan yang muncul ditanya kepada mereka berkaitan dengan apa? Dengan isu salat Jumaat. Kan? Yang ditanya dalam PC. Dan ini semua adalah perkara yang muncul banyak dan termasuk hal-hal yang isu-isu yang lain pendewaan, pengkultusan ini. Jadi yang asasnya yang menjadi isu itu boleh untuk diangkat kerana kezaliman dan jenayah. Tapi bila tentang agama, kenapa ia penting? Hal ini tak boleh nak dipisahkan kerana mereka menganggap apa sahaja yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Kalau dahulu Abu Ya mereka, sekarang mereka merasakan bahawa pengerusi eksekutif itu mewarisi kuasa itu. Dan apa saja yang dicakap daripadanya adalah satu arahan yang mesti untuk ditaati. Yang terus patuh dan walak. Maka isu berkaitan dengan ekonomi ini tak ada kaitan dengan Islam sama sekali kerana ia memperhambakan. Takkan itu yang dianggap kalau disebutkan tadi kumpulan-kumpulan ultra. Saya pun tak tahu. Dia dengan sewenang-wenangnya, dengan bukti dan juga saksi-saksi hidup yang pernah berada di situ. Mereka dikahwinkan sesama mereka dan bahkan kadang-kadang ada yang menyebutkan, saya ingat sahabat saya Ustaz Syihabuddin pun ada dalam podcast harian dia kan, ada yang tampil menyatakan mereka hidup macam mana, kadang-kadang yang itu kahwin cerai ini di sana, bahkan amat dibimbangi, termasuk di antara adik-beradik pun ada berkahwin juga. Ada juga tuduhan yang mengatakan pernikahan juga tidak didaftarkan. Dan kanak-kanak ini juga tidak didaftarkan surat beranak dan sebagainya. Dan kalau didaftarkan pun dia terpaksa untuk mendaftarkan atas nama Abdullah. Sebab dia katakan perkahwinan itu secara dalaman tidak melibatkan kepada Majlis Jabatan Agama. Jadi ia dikira sebagai tidak berdaftar. Untuk pergi mendaftarkan ke JPN perlu ada surat perkahwinan, pernikahan itu. Jadi menyebabkan masalah banyak yang timbul. Adakah dalam bukti-bukti yang ada, saya baca jugalah, kita pun suka nak membaca dalam internet dan juga di media arus perdana, ada yang mengatakan kuku dan rambut dan sebagainya disimpan, apa yang ketika Abu Ya meninggal itu diambil dan dijadikan air, dimasukkan dalam resepi mereka. Adakah bukti-bukti itu nyata yang di dalam serbuan pertama oleh PDRM, benda-benda itu dirampas? Memang ada. PDRM memang merampas. Ada PDRM ada merampas. Dan itu digunakan bagi mendapatkan berkat. Saya, to be honest lah Ustaz, saya dulu pergi juga restoran-restoran mereka ini. Saya ingat saya di Berjaya dan suami kata JISB ni is very good economy Islam, kita support, kita makan. Ya Allah, masa tu saya kata sedap makanan dia, tapi bila dah tahu perkara-perkara ini saya macam kadang tu tak tahulah, kita anggap je lah bersangka baik dia tak. Dan di dalam kajian itu sebahagian daripada yang didapati oleh para pengkaji, barangan-barangan yang dihantar untuk makanan
Gula, beras dan bahan-bahan yang lain itu dihantar ke rumah-rumah kebajikan. Yang didermakan itu. Dan didermakan. Diambil untuk restoran itu. Saya pun baca sekali. Dihantar sampai ke Jadi sana. daripada segi ekonomi Islam lah, versi yang dipertahankan ini ya, yang saya nampak seolah-olah ekonomi Islam yang diangkat ini, kalau betul tuduhan-tuduhan dan bukti yang ada, dalam bisnes ni dia ada dua je yang masalahnya. Satu, modal untuk pekerja. Satu lagi, modal untuk bahan. Jadi kalau pekerja ni tidak dibayar gaji ke WSP itu saya pun boleh jadi jutawan. Betul. Dan boleh berkembang di serata dunia kerana dua modal ini yang menjadi, saya pun overhead yang untuk overhead pun orang tanggung. Modal pun kadang tu modal mungkin mereka ambil daripada rumah kebajikan. Rumah kebajikan dan sumbangan-sumbangan daripada awam itu dijadikan modal. Dan lebih besar yang lebih menakutkan di situ. Lembaga Zakat Selangor mengesahkan bahawa tiada pembayaran zakat langsung. Tapi saya ada baca juga yang kata GISB lah. Saya baca kedua-dua nak tengok apa belasannya juga mengatakan. Ada yang mengatakan mereka bayar, ada bukti mereka bayar, tapi Zakat Selangor kata tak bayar. Jadi bagaimana pandangan? Zakat Selangor adalah tu badan otoriti. Kalau kata betul mereka membayar, mereka perlu yang buktikan. Buktikan yang mereka bayar. Mereka bayar. Oh, cuma dia kata dia bayar pembayaran zakat tu boleh dibuat sendiri tanpa melalui yang mereka bayar dengan asnaf dan sebagainya. Yang ini adalah badan berdaftar atau syarikat. Kan, itu satu. Okeylah. Apa yang dikatakan oleh HDN? Yalah. Langsung tak bayar cukai. Jadi bagaimana yang anda berkata ini adalah ekonomi Islam? Ini juga tidak bertanggungjawab kepada negara, tidak membayar HDN. Dan yang amat menakutkan juga. Kita ni yang seciput je lah yang bayar cukai pendapatan lain ni pun, kalau terlewat, kalau tersilap, kena kejar. Yang ini dah berpuluh tahun. Yang ini pun jadi, kita pun persoalan juga. Seluas mana capaian JSB ni, kita pun menjadi takut. Apa yang sedang berlaku. Dan question mark di situ apabila dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin politik, sesetengah pemimpin politik. Dan kita juga tertanya-tanya, adakah ini perlindungan yang dapat berpuluh tahun disebabkan tangan-tangan gaib itu. Dan kalau kita tengok dalam salah satu dari Mahkamah Buruh, yang mana salah seorang daripadanya hadir untuk menuntut hak dia, telah pun bekerja bertahun-tahun, tidak dibayar gaji, tidak dibayar EPF, SOKSO dan sebagainya. Bila dibawa, dan saya melihat kepada perbincangan di kalangan rakan-rakan undang-undang yang bentangkan kepada saya dalam kes tersebut yang terlibat, dia menyatakan kes itu memang tidak ada meritnya di peringkat awal. Dan bila ditanya, dan dia layak untuk mendapat ratusan ribu pampasan yang akan diberikan oleh pihak Mahkamah Buruh. Mahkamah Buruh boleh arahkan. Tetapi tiada surat lantikan, tiada perjanjian agreement di antara dia sebagai pekerja. Tetapi kenapa dia boleh menang? Dengan jumlah yang dibenarkan oleh mahkamah ketika itu sekitar berapa puluh ribu sahaja. Sebab apa? Satu sekeping surat, iaitu surat PKP. Pergerakan PKP. Ketika itulah yang dia mengesahkan bahawa nak bergerak mestilah ada surat daripada majikan. Itulah yang menyelamatkan dia, membuktikan dia adalah pekerja, tetapi oleh kerana tiada dokumen sokongan daripada pelantikan, daripada agreement, maka itu semua tidak dapat dituntut secara keseluruhan. Dan saya merasakan daripada segi struktur organisasi ini, mereka tahu undang-undang. Tahu. Ya, kerana mereka kalau boleh bergerak sampai ke luar negara, maknanya mereka tahu bagaimana nak bypass setengah perkara. Sebagai contohnya cukai tak bayar tu. Must be something. Kita ada baca yang mereka tunjuk seolah-olah mereka rugi dan keluarkan duit supaya cukai alternative accountant. Kan bagaimana boleh di bake account tersebut sampai tidak boleh bayar. Dan bila pekerja sendiri tidak diberi perjanjian pekerjaan itu, maka seolah bukan mereka tidak tahu, tapi mereka tahu bahawa smart enough untuk mengelak undang-undang itu, dan pekerja ini dianiaya. Saya juga, kalau kita boleh berubah sedikit kalau kita Alright, so itu dia sahabat semua, sampai di sini saja, nanti kita akan sambung untuk bahagian kedua. Jadi begitu banyak pendedahan-pendedahan yang telah dinyatakan oleh Dr. Dato' Abu Hafiz Saleh dalam siri podcast ini yang menarik perhatian kita. Walaupun ada banyak pihak-pihak pembangkang, ahli-ahli politik yang cuba untuk mempertahankan. Jadi persoalannya,
kenapa mereka pertahankan? Adakah ada kepentingan? Adakah mereka ini sekutu dan sebagainya? Kerana mempertahankan JSBS ini, mempertahankan amalan mereka, ekonomi mereka. Yang jelas amalan ekonomi mereka itu adalah sesuatu yang menyalahi dengan tidak membayar zakat, yang tidak membayar cukai puluhan tahun dan sebagainya. Jadi yang hidup mewah pimpinan-pimpinan atas yang mewah, boleh pergi ke sana dan ke sini dengan rumah besar, kereta mewah dan sebagainya. Tetapi mereka yang di bawah ini diperhambakan seperti mana yang dinyatakan. Ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan kita sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.